Okey baik, santai tengah hari kembali lagi kita bawakan program Grad TVET hari ini. Di mana bidang TVET ya pada hari ini sudah diketahui menjadi pilihan kepada pelajar untuk menyambung pelajaran yang mana bukan lagi pilihan kedua seperti sebelum ini. Melalui struktur pengajian yang lengkap, hala tuju TVET MARA semestinya membuka peluang kepada graduan untuk menjadi pekerja mahir industri, menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi dan menjadi seorang usahawan. Dan Grad TVET kali ini kita bersama seorang alumni TVET MARA dan program Sijil Teknologi Kejuruteraan Penyamanan Udara dan Penyejukan Institut Kemahiran MARA SIK, iaitu Encik Aminuddin bin Abdul Majid yang kini merupakan jawatan juruteknik kanan di Semi Engineering M. Sendirian Berhad dan Ketua Jabatan Mechanical Program Diploma Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara, iaitu Encik Izwan bin Syahbudin. Dan kita akan mendengar perkongsian dari Encik Aminuddin dan juga Encik Izwan yang menerusi talian Zoom sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey baik, terima kasih Encik Izwan dan baik, terima kasih Encik Izwan dan juga Encik Aminuddin kerana sudi bersama kami menerusi Grad TVET hari ini. Ya. Okey, sebagai permulaan kita nak tanya Encik Izwan dululah. Di mana Encik Izwan, kita lihat dia sekarang ni bila bercakap mengenai pendidikan TVET ini, jadi sejauh mana ia boleh memberi impak lah kepada pembinaan kerjaya secara amnya. Boleh kongsikan Encik Izwan? Terima kasih kepada bernama radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya pembinaan mengenai pendidikan TVET ni, sejauh mana dia memberi impak, sebenarnya dia merupakan salah satu daripada dasar kerajaan untuk menjadi negara maju, di mana dalam dasar tersebut dari segi bidang kemahiran, masyarakat mesti menguasai lebih daripada 70% dalam bidang kemahiran yang diceburi. So satu lagi dari segi isu pengangguran dalam TVET juga, so dia dapat menyumbang daripada sektor pekerjaan baru yang berasaskan kepada kemahiran. Okey baik, itu sedikitlah mengenai pendidikan TVET di Malaysia ya umumnya. Dan kita nak beralihlah kepada Amin ya. Amin, bagaimana sebenarnya Amin boleh memilih bidang penyejukan dan penyamanan udara ni ketika nak melanjutkan pengajian tu pada awalnya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, Hajime Aminuddin desu. Yoroshiku onegaishimasu. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada bernama radio dan TVET MARA kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi sedikit tentang pengalaman saya. Okey, balik pada soalan tadi. Okey, saya mula berminat dengan bidang penyejukan dan penyambungan udara ini sejak dari bangsa sekolah. Iaitu saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Kajang. Dan alhamdulillah saya diajar oleh cikgu-cikgu yang berpotensi dan menambahkan minat saya mendalam untuk saya dalam bidang inilah. Dan selepas itu saya di ketika itu saya fikir masa akan datang ni, iaitu bidang aircon memang keperluan utama di negara kita. Sebab aircon pun kalau tak sejuk mesti orang perlukan. Ya, Malaysia panas kan. Rumah pun panas. Itu adalah satu industri yang penggunaan utama di Malaysia kita ini. Sebab tu saya berminat dan saya ingin mendalam lagi lebih bidang aircon ini. Bukan masa kini, masa-masa akan datang. Jadi pada tahun bila sebenarnya Amin sertai bidang penyejukan ni? Saya sekolah dulu tahun 2009-2010. Saya lepas SPM. Lepas tu saya tak lagi bang, saya terus dengan aircon sampai saya jumpa sebab saya pada mula saya minat untuk meniaga lah, teknik usahawan. Lepas tu saya pilih jalan untuk saya masuk ke IKM Tech. Di situ ditawarkan sijil kejuruteraan aircon dan situ platform yang beri saya belajar memanglah 30% amali dan 30% teori dan 30% adalah praktikal amali. Di situ saya boleh belajar dan saya sendiri boleh praktikkan apa yang saya belajar itu
di atas hasil tangan kerja saya sendiri. Okey, kejap lagi kita nak tanya Amin sendiri macam mana pengalaman ketika belajar di IKM SIG, tapi kita nak kembali kepada Encik Izzuan lah. Macam mana Encik Izzuan, ada tak apa sebenarnya skop kemahiran ya yang ditawarkan dalam bidang penyejukan dan penyamanan udara ni ketika pelajar-pelajar ni mengikuti sesi latihan di IKM SIG? Okay, untuk skop latihan, so untuk amali dan latihan praktikal selalunya kita akan buat dalam 70% hingga 80% lah bagi setiap kategori, bagi peti sejuk, penyamanan udara yang merangkumi kategori domestik, komersial dengan industri lah. Dalam pada itu juga para pelajar ni juga dia akan dilatih bagaimana untuk mereka bentuk bangunan merangkumi berapa kapasiti aircon ataupun penyejukan yang perlu dipasang, dan juga kita ada belajar juga berkenaan dengan penyamanan udara kereta lah. Penyamanan udara kereta yang mana saudara Amin pun pernah belajar juga penyamanan udara kereta ni semester 2 dan juga lain-lain kemahiran juga termasuk pembangunan insaniah dan juga asas kesewanan pada pelajar. Okey. Baik, kita lihat bidang penyejukan dan penyamanan udara ni memang semakin meluaslah di industri Malaysia khususnya. Jadi macam di IKM SIG sendiri, apa antara kelebihan program penyejukan dan penyamanan udara ni nak dibandingkan dengan tempat-tempat lain, Cik Izzuan? Dari segi added value dia lah. Okay, so dari segi added value-nya, so kita pelajar akan mendapat dia akan dianugerahkan diploma teknologi penyejukan dan penyamanan udara, di mana diploma teknologi MARA ni dia setara dengan diploma kemahiran Malaysia tahap 4. Okay, daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. So maknanya bila pelajar tu bila dia graduate, dia akan dapat sekali dengan diploma kemahiran Malaysia tahap 4. So dia ada added value di situ. Dan juga kita ada satu lagi tahap kompetensi yang dipanggil sebagai juruteknik bertauliah. Yang ini ditauliahkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Kursus ni dipanggil kursus juruteknik tauliah ni adalah kompetensi untuk pengendalian bahan pendingin mengikut peraturan Akta Alam Sekeliling di bawah Jabatan Alam Sekitar. So kita di IKM SIG ni telah menjadi Accredited Training Center atau ATC, di mana yang ATC ni telah ditauliahkan oleh GPS kepada IKM SIG untuk mengendalikan kursus dalaman dan luaran termasuk pelajar-pelajar IKM. Berapa lama tempoh pengajian ya, Cik Izzuan? Dia tempoh pengajian dia yang dulu kita ada melaksanakan sijil teknologi kejuruteraan pendidikan dan penyamanan udara 2 tahun. Okay, selepas daripada Julai Disember 2016 ni program sijil tu telah dinaik taraf sebagai diploma teknologi pendidikan dan penyamanan udara selama 3 tahun. Namun begitu di pusat-pusat lain seperti di IKM Berseri, IKM Besut dan IKM Kota Kinabalu masih menjalankan program sijil selama 2 tahun lah. Manakala di IKM Johor Bahru, IKM Kuala Lumpur dengan IKM SIG telah menjalankan program diploma. Itulah dalam tempoh 2 tahun tu lah mereka memang belajar dari macam tadi Amin pun kongsikan, bukan saja teori semata-mata, ada juga dari segi praktikalnya juga. Dan kalau boleh dikongsikan ya Encik Izzuan, hala tuju para pelajar ini selepas mereka tamat pengajian, adakah mereka akan dihantar ke terus pusat industri atau bagaimana? So dalam peringkat MARA, dari segi laluan lepasan pelajar ni kita boleh terbagi pada 3 platform lah. Okay, kalau cakap dalam bahasa mudah, kalau saya selalu bagi tahu dekat pelajar-pelajar saya, yang pertama boleh makan gaji. Makan gaji ni maksudnya boleh bekerja di industri dalam bidang yang diceburi. Yang kedua, cari makan. Cari makan ni kita boleh menjalankan perniagaan usahawan ataupun teknik usahawan, di mana para pelajar boleh menjalankan perniagaan berasaskan bidang yang diceburi. Sekarang kita banyak juga skim-skim kerajaan yang membantu usahawan-usahawan muda ni untuk menjalankan kerja-kerja teknik usahawan. Yang ketiga, belajar lagi. Belajar lagi ni para pelajar lepasan TVET MARA ni boleh menyambung pengajian dalam bidang yang diceburi di Universiti Kuala Lumpur, program OISCA seperti mana Cik Amaluddin yang belajar di Jepun, dan juga pusat-pusat agensi yang setara dengannya. Okey, menarik. Boleh itulah tiga
Boleh sehingga ke negara Jepun ya untuk bidang penyejukan ini. Okey, untuk pendengar yang baru saja bersama kami menerusi Grad TVET, hari ini kita bersama dengan Cik Izwan bin Syabuddin yang merupakan Ketua Jabatan Mechanical Program Diploma Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara IKM SIG, dan kita juga bersama dengan saudara Aminuddin bin Abdul Majid yang merupakan alumni IKM SIG. Okey Amin, kita tadi dengar Amin ada cakap Jepun sikit, konnichiwa dan sebagainya tu. Jadi kita nak tahu sebenarnya macam mana Amin boleh pergi ke Jepun tu sebenarnya. Okey. Pertama sekali, ya alhamdulillah saya tamat IKM SIG dan saya dapat peluang untuk sambung belajar melalui kursus OISCA, so Pusat Bahasa Jepun Mara OISCA. Dan alhamdulillah bidang aircon ketika saya masuk itu seramai 18 orang, dan bidang aircon adalah salah satu bidang keperluan yang diperlukan di syarikat Jepun untuk praktikal selama 3 tahun. Dan alhamdulillah saya habis belajar dan saya masuk OISCA. Saya belajar bahasa selama 2 bulan. Okey. Bahasa Jepun. Dalam masa 2 bulan itu setiap minggu ada saringan. Kena lulus setiap minggu. Kalau 3 kali gagal exam, kira disqualified lah. Kiranya tidak layak lah untuk masuk temuduga dan terbang ke Jepun. Alhamdulillah saya habis dengan berjayanya sehingga tamat minggu akhir selepas 2 bulan, dan saya diterima untuk masuk interview. Dia interview, alhamdulillah saya interview kekurang 2 orang. Lepas tu saya dengan kawan saya sekali lah, satu belajar di pusat bahasa pun 2 orang. 2 orang. Lepas tu saya dah interview, alhamdulillah saya dapat terbang. Tetapi sebelum terbang akan ada kelas lanjutan selama saya 10 bulan. Sebelum saya terbang tu lah saya buat persediaan dalam segi bahasa saya belajar 1 hari dalam 1000 perkataan. Saya ingat dengan kamus sekali lah. Okey. Boleh dikongsikan sikit boleh. Pengalaman di sana dan apa antara cabaran yang Amin hadapi lah ketika belajar di Jepun? Okey, pertama sekali ialah budaya mereka. Waktu permulaan saya nak biasakan dengan budaya mereka. Budaya kerja mereka adalah disiplin diri. Kiranya jangan lambat. Lepas tu buat kerja kena teliti, kena banyak fikir ke depan. Lepas tu dari segi bahasa lah. Kadang-kadang orang Jepun ini bercakap macam nak marah kita. Sebenarnya diorang hanya marah kita ketika kerja saja. Dia buat kita macam musuh lah. Tapi kalau macam kami sebelum kami terbang ke Jepun pun, kami di praktis daripada OISCA, dan di IKM SIG sendiri dulu pun sama juga. Dia praktis dengan orang kata apa, bukan sekadar untuk belajar, lepas tu jati diri sendiri. Benda-benda tu yang buatkan kita fokus untuk kita usaha untuk kita boleh duduk di sana, kerja di sana. Dimarah, dimaki itu adalah benda biasa semasa bekerja sahaja. Tapi lepas tu jadi kawan lah. Tak ada masalah. Selepas kerja jadi kawan. Tak ada masalah. Okey, itu antara cabaran lah yang dihadapi Amin ketika belajar dan juga bekerja ya di sana. Tapi kalau boleh kongsikan juga apa antara perbezaan ya kalau nak dibandingkan ketika Amin menuntut di IKM SIG dan juga ketika berada di Jepun, apa antara perbezaannya? Perbezaan dia adalah masa. Kita di Malaysia selalu kalau kita bangun lepas subuh pukul 6. Pukul 6 je tu kita sembahyang solat subuh. Sana pukul 5 dah cerah dah. Kalau kata bulan puasa tu pun sahur pukul 3 pagi. Lepas tu terus cerah dah. Lepas tu buat pengalaman saya di sana dan di IKM SIG sebenarnya tak jauh beza. Kalau dari segi amali praktikal, apa yang saya belajar di IKM SIG 100% diguna pakai di Jepun waktu saya bekerja di Jepun. Jadi dari sudut akademiknya tidaklah banyak perbezaan di IKM SIG dan juga modul yang digunakan ketika cuma beza dia adalah
bezanya adalah bahasa-bahasa teknikal semua dikonvertkan dalam bahasa Jepun. Itu saja. Okey, dari sudut bahasa lah. Berapa tahun Amin di Jepun? Alhamdulillah 3 tahun. 3 tahun. Okey, memang Saya banyak. pergi tahun 2018. Okey, jadi mesti banyak sebenarnya pengalaman yang Amin dapat ya ketika berada di Jepun. Baik, kita nak beralih kepada Encik Izzuan lah. Kita pun dah tengok Amin ini merupakan antara pencapaian yang terbaik lah yang dikeluarkan IKM6 sendiri. Jadi kalau boleh dikongsikan Encik Izzuan, apa sebenarnya antara kemudahan dan juga kelebihan lah yang disediakan di IKM6 untuk para pelajar yang berminat dengan program ini? Okay, antara kemudahan dan kelebihan yang diperolehi apabila pelajar ni menamat ataupun sedang belajar di IKM6 ni, yang pertama para pelajar dia akan dianugerahkan diploma atau sijil yang ditauliakan selepas tamat pengajian dan kena lulus semua kursus. Okey. Dan diploma yang diperolehi ini dia akan mendapat pengiktirafan daripada badan-badan profesional, contohnya macam pihak program diploma penyamanan udara dan penyejukan ni daripada Jabatan Sekitar, okey, JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, di mana level yang diperolehi adalah diploma kemahiran Malaysia tahap 4. Okey, kemudahan asrama, kemudahan fasilitis yang lengkap lah, contoh penggunaan bengkel, peralatan yang berasaskan bidang kemahiran yang diceburi melibatkan penyamanan udara dan penyejukan. And then dari segi allowance secara diri lah, so kita memang pihak MARA memang akan beri allowance secara diri kepada para pelajar yang memasuki latihan di IKM6 lah. Kalau diploma RM300, kalau CJ RM250. Dan mana-mana pelajar yang cemerlang seperti saudara Amin ni akan berpeluang belajar di luar negara. Okey, itu memang banyak sebenarnya kelebihan dan juga kemudahan lah yang disediakan di IKM6 sendiri, dan juga MARA memang memberi allowance juga ya kepada pelajar-pelajar. Kalau macam Amin di Jepun, apa antara kemudahan? Adakah semua kemudahan disediakan ataupun semua ditanggung sendiri atau bagaimana, Amin? Okey. MARA yang alhamdulillah lah, terima kasih juga kepada MARA. Sebelum saya pergi memang dia support allowance secara hidup. Lepas itu beri benefit allowance baju sejuk sebelum pergilah tiket penerbangan. Sampai di sana saya belajar sambil bekerja. Sampai di sana syarikat telah sediakan penempatan, tempat tinggal, rumah, dan di situ juga macam saya tinggal sendirilah bersama rakan-rakan praktikal yang lain. Kiranya hidup sendirilah. Kiranya saya bekerja sambil diberi gaji sebagai inisiatif untuk saya sebar di sana. Kiranya kalau macam ada masalah apa-apa di sana, pihak MARA Oscar ada pemantau di sana. Contoh macam saya kongsilah sikit, dulu saya pernah sakit sikit, saya resdung, saya operation, semua ditanggung. Saya operation di sana. Alhamdulillah lah dapat pengalaman masuk hospital Jepun. Kiranya tak payah risau. Kiranya MARA telah dah dengan cooperation dengan syarikat sana. Kiranya syarikat sana akan memberi pemantauan penuh kepada semua internship yang berada di sana. Okey, baik. Memang dari segi kebajikan memang semuanya dijaga ya. Semua cukup. Okey. Ya. Macam Amin sendiri dah berapa lama pulang ke Malaysia? Saya lebih kurang 3 bulan. 3 bulan. Saya Ada pulang bulan 2. Okey, ada berniat nak kembali ke negara Jepun ke nak berbakti di tanah Malaysia ni? Saya ingin berbakti di Malaysia sebab apa yang saya ada ni pun saya ingin sharekan untuk membangunkan ekonomi industri di Malaysia ini sendiri. Okey, baik. Dengan apa ilmu yang saya dapat, saya nak guna pakai di sini. InsyaAllah. Kita harapkan semua perancangan Amin dipermudahkan ya. Baik, sebelum kita nak mengakhiri Grad TVET hari ini, nak tanyalah Encik Izzuan sedikitlah nasihat kepada nak diberikan kepada para pendengar yang macam masih lagi mempunyai pandangan skeptikal lah terhadap pendidikan TVET ni, nak ubah sikit persepsi mereka ni, Encik Izzuan. Okay, bidang TVET di Malaysia ni dia agak istimewa daripada bidang-bidang lain di mana para pelajar yang tidak cemerlang, sangat cemerlang
berpotensi untuk mengikuti latihan TVET di Malaysia. So tapi itu adalah perkara yang perlu diambil perhatian dan direbut peluang yang disediakan oleh kerajaan. So yang sebab sebelum ni kita tahu TVET ni hanya sesuai untuk kelompok keciciran elemen akademik. So dia akan menyebabkan sambutan terhadap TVET ni agak kurang di tempat di untuk latihan lah. So saya berharap kepada semua pendengar, so laluan TVET ni kalau bahasa mudah dia, kalau di Malaysia ni sure kerja. Memang kalau sekarang ni walaupun dalam keadaan ekonomi yang agak perlahan pada semasa sekarang ni, tetapi peluang pekerjaan terutama dalam TVET mengikut bidang yang diceburi itu ada peluang yang sangat cerah. So saya berharap mana-mana yang rasa yang tidak tahu belia ni nak masuk dalam bidang kemahiran ni, so pilihlah TVET. So kita pun sekarang pun di MARA ni pun laluan ke TVET ni dia ada daripada bottom line bawah yang tak ada SPM sampailah ke upper line yang sampai ke peringkat degree. So pelajar yang tak ada SPM pun untuk jangka masa panjang ni kemungkinan boleh memperolehi degree dalam bidang TVET lah. So saya berharap pasal sekarang ni banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak MARA dan kerajaan amnya lah pada para belia. Okey, baik, itu sedikit antara nasihat lah yang diberikan Cik Izwan untuk mereka masyarakat Malaysia yang ada sedikit skeptikal lah terhadap pendidikan TVET ni, di mana kita patut ubah persepsi mereka yang bahawa TVET ni bukan lagi sebagai pilihan kedua, dah boleh jadikan pilihan pertama sebenarnya. Bagi mengakhiri ni sedikitlah saranan daripada Amin kan, yang sudah berjaya dalam bidang yang Amin ceburi, nak kongsikan kata-kata kepada mereka pelajar lepasan SPM ni untuk mereka pilih bidang TVET ni, Amin. Okey. Pada adik-adik yang baru habis SPM dan tak tahu lagi jalan hala tuju selepas ini, sebab peluang banyak. Sebenarnya TVET MARA ni boleh kata merangkumi semua industri yang bercuti untuk memajukan ekonomi di Malaysia. Tak kisahlah bidang saya ke, ekon ke atau bidang-bidang yang lain. Kalau adik yang berminat untuk meniaga pun, teknologi usahawan ke apa, MARA pun ada jalan. Kalau untuk belajar lebih tinggi macam saya pun semua ada, semua ditanggung. Yang paling penting satu perkataan ni lah, daripada dulu sampai sekarang saya ingat. Orang Jepun sendiri yang share saya, maksud dia terimalah apa pun walaupun sekecil perkara. Maksud ni memang mendalam. Walaupun memang mendalam. Sekarang dah habis ni, fikir masa depan adik-adik baik-baik. Di masa akan datang, macam mana kita nak berjaya. Terimalah walaupun perkara apa-apa pun, walaupun sekecil perkara. Benda itu yang akan memberikan potensi kepada diri sendiri untuk sebagai batu loncatan untuk kita berjaya di masa akan datang. InsyaAllah. Okey, baik, terima kasih ya Encik Izwan dan juga Encik Aminuddin atas perkongsian itu tadi. Diharapkan dengan kisah dan juga perjalanan Aminuddin tadi sedikit dapatlah memberi inspirasi untuk pendengar Bernama Radio dan juga adik-adik yang lepasan SPM selepas ni tak tahu nak buat apa, pilihlah bidang TVET, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Encik Aminuddin dan juga Encik Izwan. Terima kasih. Sama-sama. Okey, baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan Cik Izwan bin Syahbudin yang merupakan Ketua Jabatan Mechanical Program Diploma Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara IKM-SIG dan juga saudara Aminuddin bin Abdul Majid yang merupakan alumni IKM-SIG. Jadi untuk mereka yang berminat untuk mendapatkan info dan juga maklumat lanjut tentang KKTM, MARA Japan Industrial Institute MJII dan IKM sendiri, akan berlangsungnya pengambilan untuk sesi pengajian Mei 2021 telah pun dibuka sekarang dan anda boleh dapatkan maklumat lanjut di www.tvetmara.edu.my atau boleh saja ke pejabat MARA negeri dan juga daerah yang terdekat untuk mendapatkan penerangan lanjut. Dan paling mudah sekali, ikuti laman media sosial FB, Instagram dan juga Twitter dengan kata carian TVET MARA untuk perkembangan dari masa
kemasa. Baik, sekian saja untuk program Grad TVET kali ini. Jadi terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Benut FM 107.5.